Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita baca balik kitab kita ni, kitab Tafsir Az-Zahar karangan Dr. Hamka. Kita masih baca surah Yunus ayat ke-62 lah ni lah, 62, 63, yang tepat. Tiga ayat lah mana ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah itu tidaklah ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka berduka cita. Allazina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang yang beriman dan adalah mereka orang bertakwa. Ayat 63 dah. Ayat 64 pula. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Untuk mereka lah kegembiraan pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak ada penggantian bagi perjanjian-perjanjian Allah. Jadi demikian itulah kejayaan yang besar, fawzul azim. Pada ayat 58 telah dianjurkan agar mereka merasa gembira, bersuka cita dan hati terbuka. Sebab Allah telah memberikan kurniaan dan rahmat daripadanya kepada orang beriman lah. Dalam ayat 60 telah diulang lagi supaya memenuhi hidup dengan syukur. Penuhkan hidup kita dengan syukur. Di ayat 61 yang baru lalu diterangkan pula betapa kita tidak akan bersyukur bukan sahaja urusan yang besar-besar di langit dan bumi. Di dalam ilmu Allah Ta'ala belaka dah. Jadi betapa kita tidak bersyukur kalau nak tengok kehebatan Allah ni, langit, bumi, semua tu ilmu dan kurnia Allah ni. Bahkan sampai kepada yang halus dan yang tersembunyi pun di bawah pengetahuan Allah dan diatur sempurna oleh Tuhan juga. Bukan tahu saja, Allah juga atur dia. Ada langit, bumi, dalam sel kita, dalam pernafasan kita, dalam molekul atom, molekul-molekul oksigen dan karbon dioksida, semua tu adalah dengan pengaturan yang sempurna dari Allah ni. Bukan Allah jadi gitu saja, Allah buat sistemnya. Antara itu semuanya hendaklah kita makrifah, kita kenal dengan Tuhan. Bila melihat kepada kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala atas alam ini, timbullah kepercayaan bahawa Allah itu ada. Setakat tu je. Allah bukan suruh fikir pasal zat, Allah fikir pasal ciptaan Allah, menandakan Allah ada dan hebatnya Allah SWT. Yang kita perlu bergantung dengan Allah. Gitulah pada ni dok bicara zat Allah ni. Laisa kamitslihi syai' tu pakai dalil tu dok bicara tangan tak boleh kata Allah ada tangan, berjisim. Dia fikir lebih memanglah kena nafi. Kalau kita buat cara zaman dia tak fikir lebih lah. Tidak serupa dengan makhluk. Tetapi semata-mata kepercayaan saja tidaklah cukup, melainkan hendaklah diikuti dengan ibadah, takwa dan amal soleh. Hendaklah kita melatih diri menjadi wali dari Allah, artinya menjadi orang yang qarib, yang dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau jiwa kita tidak dilatih menjadi wali Allah, tidaklah kita akan merasai kegembiraan hidup bertuhan. Sebagaimana disebut pada ayat 58 di atas tadi, inilah yang diperjelas lagi dengan ayat 62 selanjutnya. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah itu tidaklah ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berduka cita. Ayat 62. Ayat ini telah dipangkali, diawali dengan ala dah. Yang bererti ketahuilah. Ala, bukan ala dah, ala dah. Ketahuilah yang sebagai peringatan dan untuk menghilangkan kebimbangan. Tegasnya janganlah bimbang lagi, teruskanlah usahamu mencapai darjat menjadi wali Allah. Allah suruh kita je darjat wali Allah. Tapi adakah dengan cara tasawuf? Ngati kau sih kau gapo dak tidak dah. Wali Allah ni tak pada perintah Allah, tinggal larangan Allah. Jadi wali dah tu dah. Banyak ibadah jadi wali pada dah, tak nanti kau amal pelik-pelik. Telah banyak kita berbicara tentang wali sejak juzuk yang pertama surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lain yang telah kita tafsirkan terlebih dahulu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 27, juzuk yang ketiga dah, telah ditegaskan bahawa wali dari orang beriman ialah Allah. Terbalik lah. Wali Allah ni wali bagi orang beriman Allah ni. Setelah kita pergabungkan di antara ayat 57 surah Al-Baqarah itu dengan ayat 62 dari surah Yunus yang tengah kita tafsirkan ini, sudah terang sangatlah bahawa Allah menjadi wali dari orang beriman, penjaga, pengawal, apa-apalah. Dan orang yang beriman menjadi wali dari Allah, dia menjaga hak Allah dah.
Kemudian itu telah kita temui dan pula dalam surah Al-Anfal ayat 72 juzuk yang ke-10. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga, maka masing-masing menjadi wali satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong, saling jaga menjaga. Malahan dalam surah At-Taubah ayat 71 juzuk ke-10 juga. Telah kita temui bahawa orang lelaki beriman dan perempuan yang beriman masing-masingnya pun menjadi wali dari yang lainnya. Dan dikatakan pula bahawa orang kafir walinya ialah syaitan. Dan sebab itu sepatutnya kita kaji lagi makna kata wali dan segala cabang pecahannya. Maksudnya pecah-pecah perkataan wali dan. Setelah kita lihat dalam Al-Quran, Tuhan Allah itu pun disebut Maula. Surah Al-Anfal ayat 40 dan lain-lain. Tapi seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh tuannya, lalu diberikan hak membangsakan diri kepada tuan yang merdekakannya itu, sebab tidak ada lagi yang lain yang dapat meliharanya, diberi juga sebutan Maula. Maula juga dah, hamba dah. Yang dimerdekakan. Surah Al-Ahzab ayat 5 juzuk 21. Dari semua ayat itu dapatlah kita lihat bahawa Allah disebut wali, orang mukmin disebut wali. Seorang orang dewasa yang diberi tugas melindungi dan melihara anak kecil yang masih yatim disebut juga wali. Jaga anak kecil, anak yatim pun wali juga. Kita kat lah ni jaga tak wali nak nikah anak wali juga ayah dia dah. Demikian juga orang dungu atau lemah yang tidak mengerti merusakkan harta bendanya sendiri, adalah dia dipelihara oleh keluarga yang dewasa, maka keluarga dewasa itu disebut juga wali. Al-Baqarah ayat 282 juzuk yang ketiga. Penguasa pemerintah yang diberi tanggungjawab oleh kepala negara menguruskan suatu daerah, seumpama Muawiyah memerintah di Syam dan Amr bin Al-As memerintah di Mesir, ia diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab, disebut juga wali. Wali kota, wali tu jadi gubernur, wali. Ayah atau mahram yang berkuasa menikahkan perempuan disebut juga wali, dan ini pun terpakai dalam susunan kenegaraan di Indonesia di masa yang lampau. Di zaman Hindia Belanda, gubernur jenderal disebut wali negeri. Orang putih jadi wali, kata wali negeri dia. Dan kata-kata landmark, masa dia lah, bahasa Belanda. Di zaman federal, kepala negara bahagian yang terbentuk oleh Van Book disebut wali negara. Dr. Mansur wali negara Sumatera Timur, Abdul Malik wali negara Sumatera Selatan dan lain-lain lah. Jadi wali negara gini lah. Tetapi di zaman revolusi itu juga, di Sumatera Barat, kepala negeri tukar sebutannya menjadi wali negeri. Antara itu dapatlah kita mengambil kesimpulan makna yang luas sekali dari kalimah wali ini. Terutama sekali artinya ialah hubungan yang amat dekat, karib. Baik kerana pertalian darah keturunan, atau kerana persamaan pendirian, atau kerana kedudukan, atau kerana kekuasaan, atau kerana persahabatan yang karib. Allah adalah wali dan dari seluruh hambanya dan makhluknya, sebab dia kuasa maha tinggi, dia maha berkuasa lagi maha tinggi lah. Jadi dia pun jadi wali, sebelum jaga ke apalah. Dan kuasanya itu adalah langsung. Si makhluk tadi pun wajib berusaha agar dia pun menjadi wali pula dari Allah ni. Wali dari Allah. Kalau Allah sudah nyata tegas dekat atau karib kepadanya, dia pun hendaklah taqarrub. Artinya mendekati pula kepada Allah, maka timbullah hubungan perwalian yang timbal balik dah. Allah wali bagaimana, kita jadi wali pula kepada Allah dah. Segala usaha memperkuat keiman, perteguhkan takwa, menegakkan ibadah kepada Allah menurut garis-garis yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, semuanya itu adalah usaha dan ikhtiar mengangkat diri menjadi wali Allah. Segala amal soleh sebagai akibat dari iman adalah rangka usaha mengangkat diri menjadi wali. Orang yang musyrik mempersekutukan yang lain dengan Allah, wali mereka ialah syaitan. Wali orang syirik pula syaitan lah. Dan mereka pun adalah wali syaitan. Wali orang yang beriman hanya satu, iaitu Allah. Untuk mencapai tempat menjadi wali Allah itu, hendaklah tegas tujuan kepada dia saja, kepada Allah sahajalah. Tiada bersyarikat dengan yang selain dia, syirik lah. Satu ingatan, satu tujuan, tidak bercabang sedikit jua pun kepada yang lain. Ikhlas ibadat kepadanya, bertawakal, menyerah bulat kepadanya, menumpukan segenap cinta hanya kepada dia saja. Tidak ada wali yang lain, tidak ada syafi' yang lain, pemberi syafaat yang lain, tidak ada perantaraan yang lain dengan Allah dah. Allah yang direct dengan kita dah. Dan sekalipun orang yang beriman itu bersatu padu di bawah pimpinan Rasul menempuh satu jalan dan tidak bersimpang-simpang dan tidak menyimpang, segala sistem atau cara dijalankan tidak berubah daripada apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW,
mereka menjadi tergabung satu dalam barisan Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka bukan seorang melainkan banyak, lebih dari berdua, maka dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini disebut awliya Allah dan wali-wali dari Allah. Nescaya derajat awliya Allah tu, wali Allah tu bertingkat-tingkat pula. Nescaya yang memberi pengakuan bahawa mereka adalah wali ialah Allah sendiri ni. Bukan orang kampung tak wali, orang gila apa habis mengikuti mana jadi tak wali lah ke. Bukan Allah tentukan dah. Bukan manusia lah. Mungkin kita nak sebut. Tok guru kita tak wali, tok guru lain tak wali. Bukan wali, bukan dah. Dan sebab itu jelaslah bahawa Allah menjadi wali dari mereka yang di sini dapat diartikan pelindung dan pembela. Jadi wali Allah ni ia pelindung dan pembela Allah. Gitulah dah. Dan mereka pun menjadi wali dari Allah. Yang di sini berarti orang-orang yang telah mendapat jaminan lindungan dari Tuhan. Wali dari Allah mendapat lindungan jaminan daripada Tuhan. Gitulah bahasa Arab. Ada benda dia fa'il maf'ul macam-macam dah. Maka dalam ayat ini tegaskan kekuatan mereka, iaitu bahawa mereka tidak ada mempunyai rasa takut dan tidak akan berduka cita dan bersedih hati. Inilah keistimewaan jiwa yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada awliya-Nya, wali-walinya itu, dan anugerah yang amat utama untuk hidup di dunia dan akhirat kelak. Hilang rasa takut menghadapi segala ancaman hidup, segala rintangan dan hambatan kesesatan dan kesengsaraan. Dan tidak pula akan berduka cita kelak kemudian hari dia itu di hari akhirat. Tidak celaka, tidak menyesal dah. Tidak sedih dah. Rasa takut timbul kerana menghadapi suatu bahaya. Duka cita timbul kerana mengenalkan satu maksud yang tidak tercapai atau kehilangan yang dicintainya. Orang yang hatinya telah bulat kepada Tuhan tidak ada lagi tempat dia takut. Tidak ada dalam alam ini sesuatu yang pantas buat dia tekatinya. Tidak ada yang dapat berkicuh, berdaya, membawa mudarat atau kesusahan di sini. Sebab alam tidak memberi bekas. Yang paling ditakuti orang ialah maut. Orang yang takut menghadapi maut ialah kerana dia tidak tahu akan hakikat maut. Awliya Allah, tetap wali Allah ni menghadapi maut dengan senyum. Sebab dengan maut dia telah dapat melampaui batas yang selama ini menghambatnya akan liqa, iaitu bertemu dengan Tuhannya. Jadi mati boleh jumpa Tuhan yang suka dah. Okey, apa yang suka? Okey, dia amat banyak. Okey, kita hak takut ni. Dosa banyak dah. Bagaimana dia akan takut pada maut padahal selama ini dia telah berlatih untuk menghadapi yang ba'dal maut, yang sesudah mati. Orang yang timpa duka cita dan kesedihan hati ialah orang yang hatinya lekat kepada nikmat dan lupa kepada yang memberikan nikmat Allah. Dia lupa pada Allah. Bagaimana seorang wali Allah akan duka cita padahal segala yang didatangkan oleh Allah kepadanya, baik senang ataupun susah. Dengan makrifahnya, dengan kenalnya, diketahuinya bahawa semuanya itu adalah nikmat. Duka cita pun jadi nikmat dah. Kerana dia tu ya terima kasih kepada Allah dah. Pentua itu semua berlaku dengan izin Allah. Jadi dia pun redha lah dengan keputusan Allah tidak ditetapkan oleh Allah. Bagaimana dia akan berduka cita jika suatu percubaan menimpa dirinya, padahal dalam pengalaman hidup sesudah suatu percubaan dilampaui, ternyata bahawa percubaan itu ialah memperkayakan jiwa dan kewaliannya. Ayat selanjutnya menjelaskan siapa awliya Allah itu, iaitu orang beriman. Pangkat yang ketiga, inilah pokok pertama dan utama atau anak tangga pertama dalam menuju martabat menjadi wali, iaitu iman, kepercayaan. Percaya bahawa Allah itu ada rukun iman yang 6 perkara yang mudah menghafalnya, tetapi seluruh tenaga wajib dikerahkan untuk melaksanakannya. Bukan rukun iman yang sebut gitu dia 1, 2, 3, 4, 5. Yang pentingnya melaksanakannya dah. Rukun iman 6 perkara ke-6-nya diresapkan benar-benar ke dalam jiwa. Percaya kepada adanya Allah yang tunggal, tidak bersekutu, bersih, ikhlas dan bebas dari pengaruh yang lain. Diiringi dengan kepercayaan bahawa kepada malaikat, diiringi dengan kepercayaan pada kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah. Percaya kepada rasul-rasul dan percaya kepada adanya hari akhirat. Kepercayaan 5 itu kadang-kadang disimpul kepada dua saja, sebab yang dua itulah yang menghendaki penyerahan diri betul-betul. Iaitu percaya pada Allah dan hari akhirat. Sebab percaya pada malaikat dan kitab-kitab dan rasul-rasul akan tumbuh dengan sendirinya apabila telah terpercaya kepada Allah. Maka kepercayaan yang 5 dan 6 yang 5 dan kalau disimpul menjadi 2 ini digerami dan diikat dengan kepercayaan ke-6, iaitu bahawa datangnya sesuatu yang menimpa diri, baik ataupun buruk, senang ataupun susah, adalah semata-mata dari Allah, bukan dari kekuasaan yang lain. Kemudian menyusullah lanjutan yang pasti dari iman, dan adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Ujung ayat 63, iaitu bahawa iman itu hendaklah dijadikan kenyataan dan dipelihara terus, iaitu dengan melakukan takwa.
Dan banyak kita ketahui pada pentafsiran-pentafsiran yang telah lalu tentang erti takwa. Asal kata dari wiqayah yang bererti pemeliharaan, maka terhadap Allah itu bukan semata-mata hanya percaya bahawa dia ada, melainkan hendaklah dia adakan hubungan dengan dia. Kita sudah tahu bahawa dalam diri kita bukanlah semata-mata akal yang ada. Banyak orang yang merasakan akalnya atau inteleknya mengaku bahawa Allah itu ada. Tetapi dia tidak berusaha mengadakan hubungan dengan Allah dan tidak pula melihara hubungan itu. Sebab itu maka pengetahuannya akan adanya Allah tidaklah menimbulkan ma'rifah. Kata ahli kejiwaan Islam, dia alim tetapi tidak arif. Ibarat kepada Allah dan amal soleh, keduanya itu adalah sebagai pelancaran dan takwa. Dan hasilnya ialah redha, bertakwa. Dan dalam takwa itu timbul pula khauf, kita takut kalau dari siksa, takut kalau diri sia-sia dan umur terbang tercama dan habis tidak menentu sehingga nilai diri pun tidak ada. Dan sebab itu dalam takwa, rasa takut sebagai naluri diri telah tersalur dalam jalan yang wajar sehingga takut yang ditakuti tidak ada lagi. Di samping khauf yang demikian timbullah pentimbalannya iaitu raja dah. Timbalannya iaitu raja yang bererti pengharapan. Alangkah perlunya jalan hidup kalau tidak ada pengharapan. Seluruh sunnah Rasulullah SAW adalah tuntunan dan pelaksanaan iman dan taqwa buat mencapai menjadi wali Allah ini, yang dijamaknya menjadi awliya Allah. Wali tu seorang dia, awliya Allah tu jamaknya awliya. Supaya jangan sepi sendiri-sendiri, supaya beramai-ramai dari wali menjadi awliya. Disuruh sembahyang yang berjemaah dan disuruh puasa bersama-sama dalam satu bulan. Disuruh yang kaya memberikan zakat dan sedekah pada fakir miskin. Dan disuruh naik haji pada bulan yang sama kepada tempat yang sama. Selain dari bebas dari rasa takut dan rasa sedih dan duka cita, itu ditegaskan lagi oleh Tuhan dengan ayatnya selanjutnya bermaksud untuk mereka lah kegembiraan pada kehidupan dunia dan akhirat. Pangkal ayat 64. Kalau iman dan takwa telah menjadi perjalanan hidup atau apa yang disebut way of life, kerana melalui berbagai latihan yang ditentukan, rasa itu bukan sahaja rasa takut dan duka cita menjadi hilang, bahkan berganti dengan kegembiraan menghadapi hidup di dunia dan kegembiraan terus-menerus sampai ke akhirat. Hidup janganlah murung dan janganlah duka cita dan jangan cemas menghadapi kesulitan, ketakutan, duka cita, cemas dan burung. Kalau tidak dijaga dengan takwa adalah penyakit yang akan menghambat kemajuan langkah. Sehabis takut dan duka cita, jiwa menjadi gembira, muka jadi bersinar dan tampak jalan yang akan ditempuhnya. Kita tidak pernah merasa sepi sebab kita yakin bahawa kita hidup tidaklah sendirian. Malaikat menemani kita dan Allah menemani kita. Dia dekat kepada kita, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Dan kita tidak menghitung lagi berapa panjangnya umur. Kerana umur bukanlah ukuran tahun, melainkan dari nilai perlaksanaan. Kegembiraan datang kerana kemenangan di dalam mengatasi diri sendiri dan menghadapi serta kegembiraan datang kerana kemenangan dalam mengatasi diri sendiri dan menghadapi serta mengatasi suatu kesulitan. Gembira di dunia kerana ada pendirian, dan orang yang berpendirian itulah yang akan mencapai apa yang cita-citakannya. Dia menjadi khalifah di bumi. Kegembiraan pula menghadapi hari depan, hari akhirat. Pada ayat surah ke-41, surah Fussilat ayat 30. Kegembiraan menghadapi hari depan itu dilebih-lebihkan lagi oleh Tuhan, iaitu barang siapa yang berkata bahawa kami akan beriman kepada Allah, lalu dia istiqamah dengan pengakuan itu, iaitu tetap lurus, tiada berkisar, tidak berombang-ambing, jalan terus dan teguh, selangkah demi selangkah, maka malaikat akan turun dan mengatakan kepada mereka supaya mereka jangan merasa takut dan janganlah berduka cita, dan agar bergembira bersuka cita kerana syurga yang telah janjikan buat mereka telah menunggu. Dan malaikat berkata selanjutnya bahawa mereka sendirilah yang akan menjadi awliya bagi mereka di dunia dan di akhirat. Ayat ke-1. Sehingga ayat ini menambah tafsir lagi bahawasanya orang mukmin yang telah menjadi awliya Allah, bahawasanya orang mukmin telah menjadi awliya Allah itu selain dari Allah menjadi wali mereka, malaikat pun mendiakan diri pula menjadi awliya mereka, iaitu
yang disuruh Allah menjamin dan melindunginya. Di lanjutan ayat, Tuhan menegaskan lagi, tidak ada penggantian bagi perjanjian Allah. Lanjutan ayat ini adalah kunci dari janji-janji yang telah diterangkan Tuhan sejak ayat 62 itu. Sehingga dapatlah kita berfikir menurut mantik logik bahawa janji itu tidak akan dirubah oleh Tuhan, suatu janji yang pasti. Kerjakanlah dan tempuhlah jalan ini. Tuhan telah memberikan kepastian bahawa maksud itu pasti tercapai dengan iman dan takwa, takut dan duka cita hilang, berganti dengan kegembiraan dan kamu menjadi wali Allah. Di dunia mendapatkan nur dari kehidupan dan di akhirat mendapatkan syurga. Malaikat selalu mengawal atas kehendak Tuhan. Maka kalau Tuhan telah bersabda bahawa apa yang telah janjikan oleh Tuhan itu pasti bertemu dan sekali-kali tidak akan diganti Tuhan janjinya itu dengan yang lain, mengapa kita akan menempuh jalan yang kerap, menempuh juga jalan yang lain? Tuhan gikan kita nak gigih Tuhan nak Rasulullah. Satu ayat Quran kerap kali tafsirkan oleh ayat yang lain. Dalam surah Al-Asr, surah ke-3, disebutkan bahawa seluruh kehidupan dunia ini, kehidupan manusia itu adalah rugi semata-mata. Barulah kerugian dapat dielakkan apabila kita menanamkan iman dan berbuat amal soleh dan berwasiatan dengan kebenaran al-haq dan dengan sabar atau subul haq atau subul sabr. Dalam surah At-Tin, surah ke-95 diterangkanlah pula bahawa hidup manusia itu boleh berlutut, hancur dan jatuh ke bawah kuruk yang paling rendah kecuali dengan iman dan amal soleh. Dan ayat-ayat yang lain pun mereka berkata demikian. Maka dengan ayat ini kita diberi tujuan tuntutan jelas dalam menempuhkan hidup yang lebih tinggi. Lalu di ujung ayat Tuhan memberi ketegasan lagi, yang demikian itulah kerajaan yang besar. Ujung ayat 24. Kejayaan disebut juga kemenangan dan disebut juga kebahagiaan. Apabila sekali-kali kita masuk ke dalam alam filsafat, maka dalam ilmu etika dibicarakan orang dengan panjang lebar untuk tujuan hidup untuk mencapai bahagia. Dalam masalah-masalah ilmu akhlak ini, panjang lebarlah menjadi pembicaraan para filsuf tentang bahagia atau dalam bahasa Arab yang disebut as-sa'ad. Dalam filsafat disebut hedonisme. Menurut Socrates pula, menurut Socrates, puncak bahagia ialah apabila kita telah mencapai makrifah, iaitu kenal diri dan kenal Tuhan. Falsafat Socrates ini bertemu dengan hujung renungan ahli-ahli tasawuf. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sekarang kita bertemu dengan Tuhan dari wahyu yang memberikan keterangan lebih jelas tentang mencapai bahagian. Hilang rasa takut dan bimbang, hilang rasa duka cita dan kecewa, dan hidup mempunyai harapan akan hari kini dan hari depan. Dan bertemulah kita di dalam ayat ini bahawasanya puncak bahagia ialah menjadi wali Allah. Ujung ayat memberikan tuntutan yang tegas bahawa itulah kebahagiaan dan kejayaan sejati. Dalam ujung ayat ditegaskan lagi bahawa apa yang telah janjikan Allah itu pasti tidak akan bertukar lagi. Kat mana kita ni? Ini muka surat 162. Panjang lagi. Mana panjang ni? Dah berhenti kali. 162. Mana kita ni? Okey. Sekat tu kali dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.